ahli-ahli yang berhormat, pertamanya saya bagi pihak Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat daripada kerajaan dan juga pembangkang yang telah mengambil bahagian mengenai dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2015 ke atas Kementerian KETA. Dan seperti mana yang Yang Berhormat Tuk Pengerusi dan ahli yang berhormat maklum bahawa di Kementerian Tenaga ni ada 3 komponen saja, iaitu sektor tenaga, sektor air dan sektor teknologi hijau. Dan saya tengok tadi ramai di kalangan ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh ketiga-tiga sektor. Sektor air, sektor tenaga dan juga sektor teknologi hijau. Jadi sukalah saya menyebut sedikit di sini berhubung dengan yang berhormat daripada Simpang Renggam ada membangkitkan mengenai dengan bekalan air di negeri Johor. Sukalah saya memaklumkan bahawa sememangnya di negeri Johor adalah salah satu negeri yang telah membuat migrasi air antara kerajaan negeri dan juga antara syarikat air dengan juga PAAB, PAAP. Dan syarikat air di Johor dikendalikan oleh syarikat air Johor, SHA. Jadi seperti mana yang berhormat Simpang Renggam sebut, kedudukan terkini kerja-kerja naik taraf loji rawatan air Sembrong Barat dari 60 juta liter sehari kepada 80 juta liter bagi mengatasi gangguan. Kapasiti reka bentuk loji rawatan air Sembrong sebanyak 80 juta liter. Dan namun begitu pada masa ini loji tersebut hanya mampu merawat dan mengeluarkan air terawat sebanyak 60 juta. Operasi di bawah kapasiti reka bentuk ini disebabkan masalah dalam sumber air dari empangan Sembrong Barat. Kerajaan negeri Johor telah melantik perunding untuk menjalankan kajian untuk menyelesaikan masalah ini. Samping itu, bagi menjamin bekalan air terawat ke daerah Keluang untuk jangka panjang, kerajaan sedang melaksanakan pembinaan empangan Kahang dan juga loji rawatan air Kahang yang dijangka siap pada tahun 2017. Minta jelas. Simpang Renggam bangun yang. Satu pengerusi. Sebab masalah bekalan air di layang-layang dan juga Renggam telah berlaku sangat lama. Dan dari sekarang sampai 2017, lagi 3 tahun yang harus penduduk menunggu. Jadi saya cuma nak tahu, ada ke tak niat ataupun rancangan yang betul-betul mahu meningkatkan kapasiti bagi loji rawatan air di Sembrong Barat ini. Terima kasih. Seperti mana yang saya sebut tadi bahawa pihak kerajaan negeri Johor telah melantik perunding untuk melihat kembali bagaimana untuk dapat mempertingkatkan kapasiti daripada 60 MLD kepada 80 MLD. Jadi saya menjangkakan bahawa pihak kerajaan negeri dapat menyelesaikan perkara ini. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, suka saya sebut di sini bahawa dalam hal yang berkaitan dengan bekalan air ni, untuk semua negeri lah, bukan saja di Johor, sebab kita hal ehwal yang berkaitan dengan
air ni, terutamanya air mentah, adalah di bawah kawalan kerajaan negeri. Dan daripada di Semenanjung ni, yang air diletakkan di bawah Akta Wasia, ada negeri yang sudah pun migrate kepada persekutuan dan ada yang belum. Saya boleh sebut di sini yang sudah migrate kepada persekutuan seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, dan juga Perlis. Negeri Kelantan sekarang ni di peringkat akhir memuktamadkan perjanjian. Negeri Terengganu, Kedah di peringkat perundingan mesyuarat, dan juga negeri Pahang. Manakala Selangor dalam proses migration ini, apabila mereka sudah siap menandatangani di antara kerajaan negeri dengan konsesi air di negeri Selangor. Yang keduanya, Bakri bangun ya. Menteri, Timbalan Menteri, boleh kasih peluang kepada Bakri tanya satu soalan tentang bekalan air di Johor? Okey. Terima kasih Datuk Pengerusi, Dr. Pengerusi, dan terima kasih Timbalan Menteri kepada memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya Timbalan Menteri. Saya ingin mendapatkan penjelasan Kementerian berhubung dengan piawaian sodium bagi bekalan air terlawat yang diguna pakai oleh negara kita. Dalam jawapan kementerian hanya menyatakan mengenai piawaian bekalan air negara dan WHO bagi golongan koridor, tetapi tidak menyatakan mengenai piawaian sodium. Sebab jawapan yang telah diberikan kepada saya adalah cuba untuk menggediriukan kerana tidak mensiarkan keputusan bacaan mengikut tempoh tersebut. Sebaliknya hanya bacaan pada tarikh 14 hari bulan sehingga 23 hari bulan Mac 2014 saja. Mana hasil daripada surat jawapan balas oleh Jabatan Kesihatan Daerah Muar juga menunjukkan balas bacaan koridor mula terjejas teruk pada 10 hari bulan dan 11 hari bulan Mac 2014. Mengapa pihak menunggu sehingga 14 hari bulan Mac 2014 untuk mula membuat kajian yang lebih kerap? Minta penjelasan dari Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, sopan sangat Bakri. Yang Hormat Datuk Pengerusi, terima kasih kepada Bakri. Bakri adalah salah seorang ahli parlimen yang sememangnya kerap bertanya masalah melibatkan kawasan Muar. Jadi bukan saya dalam dewan, di luar dewan pun dia jumpa saya, dia tanya dan dia bagi tahu. Dan saya rasa cara kaedah dia buat tu yang terbaiklah, kan Bakri. Cuma saya tak boleh jawab tu sebab agak teknikal. Jadi biarlah saya jawab secara bertulis. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya ingat saya nak habiskan dulu air. Lepas tu baru kita masuk tajuk tenaga yang PJ Utara kemukakan. Jadi selain daripada itu, ada juga soalan yang bangkit oleh LIPIS mengenai dengan bekalan air di LIPIS. Dan untuk makluman, LIPIS peruntukan sebanyak 15 juta telah disediakan untuk bekalan LIPIS secara pinjaman di bawah rancangan Malaysia ke-10. Untuk tujuan penggantian paip, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 35.3 juta di bawah program pengurangan NRW, Non-Revenue Water, dengan izin daerah Kuala LIPIS di bawah rancangan Malaysia 10. Kementerian sedia menimbangkan cadangan projek baru yang bakal dikemukakan oleh ahli yang berhormat kepada kerajaan. Dan pada masa yang sama juga kita berharap bahawa kerajaan negeri Pahang dapat menyegerakan struktur semula industri perkhidmatan air
supaya pembiayaan naik taraf loji rawatan air dan sistem agihan dibiayai oleh pengurusan aset air berhad. Itu berkaitan dengan LIPIS. Kemudian yang ketiganya berkaitan dengan Tanjung Karang, juga mengenai dengan bekalan air yang ada kaitan dengan Kelang sekali, iaitu saya ingin memaklumkan kepada Tanjung Karang bahawa pembinaan loji rawatan air Langat 2 setakat akhir bulan Oktober 2014 untuk pakej 2A yang telah dianugerahkan kepada kontraktor. Pembinaan loji rawatan air Langat 2 pasal 1, peratus keseluruhan kemajuan adalah 1.54%. Pada masa ini kerja-kerja tanah sedang dijalankan. Kelulusan yang diperlukan yang perlu diperolehi daripada kerajaan negeri seperti kelulusan tanah persendirian, sistem perparetan, naik taraf jalan raya, dan juga kawasan kelulusan pelepasan sedikit hutan simpanan, dan lain-lain kelulusan yang sedang disempurnakan untuk dikemukakan kepada majlis-majlis tempatan seperti Majlis Pembenaran Ampang Jaya, Majlis Pembenaran Subang Jaya di BKL. Itu antara kelulusan. Walau bagaimanapun pihak kerajaan negeri telah memberi kelulusan kebenaran merancang. Majlis Pembenaran Kajang telah memberi kebenaran untuk memasuki tapak dan terusnya dapat menjalankan projek Langat 2 di sana. Ini ada kaitan dengan persetujuan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, di mana satu agreement, satu perjanjian telah ditandatangani oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, dan dalam komponen perjanjian itu adalah atas persetujuan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, ialah bagaimana dua komponen. Satu, kerajaan negeri minta supaya konsesi air diserahkan kepada negeri Selangor, dan kerajaan pusat minta supaya projek Langat 2 ini boleh diteruskan. Jadi itu dua perkara saja. Saya ingat yang kita cerita pasal dedah tak dedah, boleh dedah ke, boleh orang tahu ke, saya ingat itu saja dua perkara dalam perjanjian itu. Ini kalau kita cakap seolah-olah macam ada rahsia, ada perkara yang nak disembunyikan. Jadi saya kira bahawa sekejap, PJ, saya habiskan sekejap yuk. Jadi dalam soal itu sekarang ni yang kita buat, yang kerajaan pusat buat daripada Pakatan Rakyat di negeri Selangor, ialah kita telah ada persetujuan antara Selangor dan Pahang untuk memindahkan air mentah. Dan akhirnya apabila bersetuju, maka kerajaan pusat telah mengambil inisiatif. Di sebelah Pahang kita bina empangan Kelau, dan juga dipanggil Intik Semantan. Ada power, ada rumah pam yang ngepam, kemudian ada terowong. Kemudian di sebelah Selangor ni barulah ada loji Langat 2. Loji, dan lepas loji ni ada line lagi, distribution yang akan dibuat, dan ini proses yang sedang berjalan. Itu berhubung dengan perkara yang berkaitan dengan loji rawatan air Langat 2. Ya, LIPIS dan PJ Selatan, PJ Utara, Bang. PJ Utara. PJ yuk. Pendek saja, Yang Berhormat Menteri. Saya terima baik bahawa jawapan yang diberikan bahawa perjanjian itu hanya mengenai pengambilalihan syarikat air dan juga pemberian kebenaran untuk membina Langat 2. Kalau itu saja dan tak ada perkara-perkara yang perlu ditelitikan ataupun diperincikan, kenapa perjanjian ini tidak dapat
didedahkan secara terbuka, declassify the contract. Kenapa masih kena disembunyikan dalam menggunakan akta rahsia kerajaan? Itu nombor satu. Nombor dua, dalam perkara ini kita dah tahu bahawa syarikat Puncak Niaga dan juga Syahbaz telah pun menandatangani perjanjian dengan pihak Kerajaan Negeri Selangor. Dan bagi Abbas tidak ada masalah kerana ia merupakan anak syarikat Kerajaan Selangor. Kita semua tahu ada masalah dengan syarikat Splash, dan kalau Splash tidak menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Negeri Selangor, dalam perjanjian adakah kerajaan pusat mengikut semangat yang kita tahu dalam perjanjian, kerajaan pusat akan menggunakan akta wasiat perkara 114 ataupun 119 untuk memaksa ataupun mengambil alih Splash secara keras. Terima kasih. Lipis dan Kelang, bangun. Ada lagi? Lipis. Lipis. Saya cuma ada sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Pengurusi. Saya cuma ada sikit saja pertanyaan kepada Menteri berkaitan dengan empangan tersebut. Apakah pembekalan air daripada negeri Pahang ini boleh memberi jaminan sama ada khususnya Raub apabila kita membekal air ke Langat, apakah jaminan yang air di Pahang ini mencukupi? Sebab kita tahu masalah air di Pahang ni agak meruncing juga, khususnya Lipis dan Raub. Saya tahu Lipis dan Raub agak meruncing sedikit. Yang faktor-faktor saya katakan tadi, saya nak ucap terima kasih pada Datuk Menteri yang menjawab tadi, yang dah memberi sedikit bentukan walaupun saya tahu tidak mencukupi, tapi sekurang-kurangnya kawasan black spot itu dapat diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi, Yang Menteri. Sebenarnya kalau kita tengok daripada liputan surat khabar mengenai isu perjanjian air Selangor, kita dapati ada dua aspek perjanjian itu. Satu aspek ialah Kerajaan Negeri Selangor, tanggungjawab Kerajaan Negeri Selangor ialah untuk ambil tanah ataupun kelulusan tanah dan juga untuk memberikan development order menerusi PBT. Itu saja. Tetapi kalau kita bangkit isu dengan kos, teknologi yang akan digunakan, tender proses dan sebagainya, Kerajaan Negeri Selangor langsung tidak ada apa-apa tanggungjawab ataupun no involvement in the project itself. So ini jelas bermaksud bahawa Kerajaan Negeri Selangor menjadi second class citizen dalam agreement ini. Ini memang Menteri hari itu pun telah mengatakan bahawa dia tidak cabar saya. Dia kata dia keep silent on this matter bila saya bangkit isu ini semasa semasa perbincangan dasar. Tapi isu saya bangkit tadi yang berkait dengan cara perjanjian itu dibuat ialah untuk mengadakan satu badan pemantauan supaya projek 5 bilion ringgit ini tidak menjadi 10 bilion ringgit. So saya percaya sekarang Kerajaan Persekutuan mesti membuat satu ketetapan, satu keputusan untuk mengadakan ataupun to formulate such a majlis supaya ketirisan, rasuah dan sebagainya dapat dihapuskan ataupun diturunkan. Minta pandangan dan penjelasan. PJ Yang Berhormat PJ Utara dan juga Kelang, saya ingat Yang Berhormat berdua sudah mengetahui jawapan kedua-dua, tapi Yang Berhormat tanya lagi soalan lah. Jadi soal pertama pasal Lipis ni, kita bagi jaminan lah kepada negeri Pahang yang baik, yang bagi air ke Selangor ni, bahawa Pahang tidak akan terjejas bekalan airnya. Jadi balik pada cerita di dalam ini, saya nak maklumkan di sini bahawa dalam jawatan kuasa tu, jawatan kuasa antara federal dan state tu, dengan izin, menteri dan menteri besar menjadi joint chairman. Dan lepas tu diletakkan di situ pegawai-pegawai kanan di kementerian dan juga pegawai-pegawai di peringkat negeri yang ada kaitan dengan bekalan air, termasuklah juga siasat kerajaan negeri. Jadi mereka boleh melihat. Sebabnya Yang Berhormat Datuk Pengerusi, tender itu telah dibuat awal terlebih dahulu. Tender itu telah dibuat lama. Kemudian barulah setelah sekian lama barulah Kerajaan Negeri Selangor bersetuju untuk memberi laluan kepada Langat 2.
Jadi apabila Kerajaan Negeri Selangor memberi laluan kepada Langit 2, barulah syarikat tender itu dianugerahkan kepada syarikat yang berkenaan. Dan selepas itu barulah datang kepada perjanjian yang kita buat di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Saya yakin Yang Berhormat bahawa jawatan kuasa khas ini yang akan dipengungsikan bersama ini juga telah boleh memantau keseluruhan projek, dan kita tak perlu kepada sebuah jawatan kuasa khas, sebab projek-projek ini boleh dinilai sendiri di peringkat wakil daripada kerajaan negeri dan juga wakil daripada kerajaan pusat. Sebab sekarang ni dah tahu dah line berapa besar pipe yang nak dibawa daripada Langit 2 tu sampai ke negeri Selangor, sampai ke Kuala Lumpur. Berapa banyak kita dah tahu, jumlah dia telah diberi oleh konsultan, dan projek bekalan air pun jumlah harganya pun kita sudah tahu, dan itu sajalah harga yang akan dibuat sampai siap pada tahun 2017. Yang seterusnya di sini Tanjung Karang ya. Tanya. Saya ada bangkit dalam ucapan tadi. Yang Hormat Tuan Menteri mengatakan bahawa perjanjian telah ditangani di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Boleh tak saya tahu siapa yang mewakili kerajaan negeri? Soalan saya tadi, adakah perjanjian dengan Menteri Besar baru ni, adakah telah ditandatangani oleh Menteri Besar baru? Menteri Besar, sebab kerajaan gini sekarang ada 2 Menteri Besar ni. Sebelum, saya nak tanya. Ustaz, ini menunjukkan dia takut wayang. Sebab kita sedia, sebab Menteri Besar lama tu kena pecat, salah satunya sebab isu air lah. Jadi saya nak tanya, sama ada perjanjian dengan Menteri Besar baru ni dah dibuat ke belum? Itu yang pertama. Kalau betul lah dibuat dengan Menteri Besar baru, bagaimana Kelang kata Selangor boleh jadi second class citizen? Kalau nak menyebabkan Selangor jadi second class citizen, mesti sebab Menteri Besar baru yang membuat tanda tangan ni. Dulu dia kata nak mengkaji. Jadi saya nak tanya, bila tanda tangan, kalau betul Menteri Besar baru ni ada tanda tangan, ada tak ubah terma-terma perjanjian yang ditandatangani oleh bekas Menteri Besar? Itu saya nak tahu. Sabar orang Selangor. Ya Hormat ya, ini bukan Dewan Undangan Negeri Selangor kemarin. Yang Berhormat tu Pengerusi. Sekarang ingat ni Dewan. Saya ingat yang perjanjian antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat itu telah ditandatangani oleh Yang Berhormat Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar. Lepas tu Menteri Besar yang baru Selangor memperakui perjanjian itu, barulah beliau membenarkan. Dengar. Sebab itulah Puncak Niaga dan Syahbas boleh menandatangani. Kalau yang amat berhormat Menteri Besar baru tak bersetuju, tak boleh tanda tangan antara Syahbas dan Puncak Niaga dengan kumpulan Darul Ihsan. Yang Menteri, ada sikit kesilapan. Bukan completely agree, tapi ada isu berkait dengan cost, teknologi dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan dia agree tak? Secara keseluruhannya, maknanya Menteri Besar bersetujulah. Kalau ada mungkin 1-2 perkara lah yang, tapi secara keseluruhannya Menteri Besar bersetuju. Saya nak jelaskan lagi ni. Dia kata ni, Tuan Menteri. Tanjung Karang sidang 2 minggu depan. Dah, ya. Siapa? Ya dah. Siapa yang lain tu jangan kacau, dia mencela seorang. Janganlah, siapa nak tanya betul-betul, jangan campur. Apa lagi mau jelaskan lagi? Ya, dengar, saya nak tanya. Saya nak tanya. Menteri pun sudah bagi itu jelas. Ini buang masa. Apa tak ada lagi? Sebab isu ni penting. Apabila Menteri Besar baru dia kata nak suruh dedahkan perjanjian. Sekarang MB ke? Dia penting. Jadi tadi Kelang pun mengaku. Kelang saya anak Selangor. Kelang pun mengaku sekarang ini rakyat Selangor menjadi second class citizen. Kalau betul Menteri Besar ni betul-betul perjuangkan anak Selangor, mengapa dia boleh setuju dengan apa perjanjian yang telah ditandangani oleh bekas Menteri Besar? Ini memalukan.
Tanjung Karang. Tanjung Karang. Perjanjian telah Yang lain tu tak boleh bangun. Yang awak. pejabat sekarang minta kerajaan persekutuan untuk keluarkan dedah tak boleh jelaskan. Kalau UMNO Selangor kata UMNO Selangor minta kerajaan persekutuan untuk menambahkan kerajaan itu. Boleh? Ya. Itu cabaran sekarang ni. Sekarang Payah bising. baik. Ya. Tanjung Karang minta kerajaan persekutuan untuk apa dah kata itu kerajaan kami utamakan habis dah sign kita minta sebab apa menteri besar boleh restu. Kalau menteri besar tak restu, okey, dedahkan perjanjian. Kenapa restu? Tak faham. Apa tak faham? Boleh tukar ini semua kami boleh menteri besar ini semua Yang lain tu duduk lah. Persoalan je dia Ya, cuma Tanjung Karang yang cakap sekarang yang lain duduk. Saya nak minta ini bukan perjanjian bukan perjanjian sebelah tu. Kelang dan kenyataan yang mengatakan Selangor second class citizen. Ini saya orang Selangor. Memeluk saya tak tarik. Ini lagi. Tarik Ini lagi balik. dia kata Selangor Ada ni Selangor. second class citizen. Tiba-tiba. Ini Kenapa UMNO menghina second anak class Selangor? citizen lah ni. Apa? Menghina. Saya nak tak tarik balik. Ini bukan anak Selangor. Orang Johor orang. Ini yang bukan anak Selangor. Ini Johor dia kata banyak. Saya anak Selangor. Anak Selangor. Ini anak Selangor. Ya, duduk lah, Mat. Yang lain Jangan. duduk, ya, Mat. Yang bising kat sini buat apa? Kelang, Kapar duduk yang Mat. Tanjung Karang dulu. Siapa apa? Anda Tak boleh, ganti Yang Mat. Selangor. Jangan main-main. Ini satu penghinaan. Jangan main-main balik. Menteri Balik besar. jangan masuk campur. Balik dulu. Menteri besar yang Jangan masuk baru. campur. Menteri besar yang baru. Kau celup Selangor. Dia Perdagangan duduk dia. lain. Sekarang ni Kelang mendakwa. Kata Selangor second class citizen. Menunjukkan bahawa dia menghina menteri besar yang baru. Kalau Ya. Yang Menteri. Inilah sebabnya Ya, duduk lah, Mat. Yang lain duduk je lah. Satu orang lain je lah. Ya. malu Lima minit saya tengok. Siapa lipat-lipat Tanjung Karang. Tak ada Yang Mat. lipat Yang Tanjung Karang. Mat. Ya, tu lah. Betul lah. Buang masa ni. Yang Mat. Orang nak bantu kesian. Apa Orang tu? tinggal lah. Balik lah. Duduk lah, Jadi Yang menteri Mat. besar. Ketua UMNO tak Kapal boleh duduk, pergi kapal risau duduk. dan jawatan. Tak belajar lagi. Apa? Ini apa ni? Nak saya. Apa? Minta dedahkan perjanjian Ini anak apa? Ya, Imam anak Menteri. tu Ganti Selangor. Menghina. Tanjung Karang dah Anak selesai. ganti Imam Mat. Selangor. Penghinaan. Jangan main-main. Kelang. Satu menghina Udah kepada apa kerajaan ada Selangor. macam lain. Mengatakan Selangor Bincang siapa? apa lain pun Second tak. class Buat citizen. besar ni Datuk Ini Pengurusi. kenyataan dia Buat tidak besar. menang. Itu yang Dia kita menghina pegang ni. menteri besar Selangor. Ya, duduk ya, Mat. Dah habis duduk. Second Ya, class citizen. ya, Imam Terima Menteri. kasih. Jumpa lagi. Kapal Ini duduk lah, kena kapal, cakap kapal balik. duduk. Duduk. Ya, Yang Muhammad Menteri. Ni udang masuk dalam Yang perjanjian Muhammad, ni ke? Yang Muhammad. Habis dah, habis dah. Habis dah. Habis dah. Saya dalam Yang Menteri, penjelasan. Saya telah mendengar penjelasan daripada Yang Menteri mengenai sistem pemantauan. Yang Menteri mengatakan bahawa jawatankuasa bersama di antara Menteri dan juga Menteri Besar Selangor itu akan dapat cadangan uruskan. yang Muhammad Kelang punya cadangan yang tu. You punya cadangan. Sekarang ni kita dah ada jawatankuasa. Sebab kita saya tak perlu, ada kita tak masalah perlu. dengan jawapan itu sebab kita dapati jawapan yang sama diberikan semasa mereka membina KLI 2. Tapi sekarang kita nampak KLI 2 dari 1.7 bilion telah naik kepada 4 bilion. Dah kita sekarang dah nak siap dah Muhammad. So oleh Nanti kerana saya itu, beritahu. mungkinkah wajar Tak perlu lagi, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Pasal dia sekarang ni, siapa yang mau beritahu yang Muhammad? Misalnya terowong kita telah berada di 98.5%. 98.5%. Mana ada 0.15% saja. Yang betul-betul tak buat, yang betul-betul baru nak construct ni ialah Langat 2 saja. Langat 2 saja. Yang saya tahu Langat 2 tu kontraknya hanya berikan daripada pasal 1 ke hingga pasal 7. Tapi ada lebih kurang 20 pasal. Jadi yang kita tak tender lagi ni, yang kita dah tender tapi tak habis lagi adalah pipeline. Pipe. Nak hantar ke Shah Alam, nak hantar ke mana semua tu belum habis lagi tender. Yang tu ada jawatankuasa boleh tengok sekali. Menteri Besar ada situ sebagai pengurusi bersama dengan menteri boleh tengok. Tak ada masalah. Saya ingat tak perlu tu yang Muhammad.
kita habis masa dengan satu tajuk yang saya penting, tapi saya tengok cara kita mengendalikan sampai yang Muhammad sendiri sebut kami di Selangor kelas 2 semua kesian lah. Sebab banyak lagi orang dalam negeri lain ada di sini. Kan? Datuk Menteri, boleh sedikit ya, boleh. Boleh Datuk Menteri ulang balik dari segi kos terowong dan juga pemindahan langat 2. Terima kasih. Saya minta masa sikit lah sebab yang ni figure. Nanti minta tolong kawal bagi. Jadi saya ingat kes yang berkaitan dengan kita di Selangor dan juga Pahang ni, pemindahan air mentah ni, kita anggap bahawa dianya boleh diselesaikan dengan cara yang terbaik. Dan kita tak perlu pun sebenarnya sampai peringkat untuk mencari jalan penyelesaian yang cara yang terbaik. Dan untuk tujuan itu, untuk tujuan yang Muhammad Tayyib Karam angkit tadi, apa nak buat sementara Langat 2 tak siap, terowong dah siap. Kita sekarang dah bagi, kita sedang membina satu terowong, daripada terowong tu kita membina satu saluran air sejauh 1.5 km ke Sungai Langat. Maknanya pada hujung bulan ni ya Muhammad, insya-Allah kita boleh guna 1.5 km air tu kita lepaskan masuk dalam Sungai Langat. Jadi makna kita nak tambahkan air mentah dalam Sungai Langat. Dan ini kita buat kerana kita sedar bahawa hari ini waktu kita sedang dalam Dewan Yang Mulia ni di Sungai Selangor, memang air telah meningkat. Hari ini telah mencapai 55% daripada asalnya dalam 35%. Mana kenaikan dalam lebih kurang 20%. Tapi kita bimbang sekiranya Januari, Februari, Mac ni kalau tak ada hujan dan kalau kita pakai kapasiti macam biasa, sebab untuk Selangor, untuk Kuala Lumpur dan untuk Putrajaya kita menggunakan lebih daripada 6 bilion MLD satu hari. Dan kita ada dekat 2 million dengan izin pengguna ataupun customer kepada bekalan air di sini. Jadi sudah tentulah kapasiti dia yang digunakan itu akan, kita haraplah bahawa kita boleh bertahan sampai kepada tahun hadapan tanpa ada apa-apa masalah catuan kepada 3 wilayah ni, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Saya nak beralih kepada dari ke Pulau Pinang berhubung dengan kes dengan negeri Perak, air mentah. So saya nak maklum di sini bahawa air mentah ni memang sememangnya di bawah kerajaan negeri yang ada di Malaysia ni, dan negeri Perak dan negeri Pulau Pinang hendaklah membuat perundingan. Kalau ada apa-apa perundingan tu yang datang dan boleh, kita di peringkat kementerian boleh membantu. Maknanya kena mula dulu antara Pulau Pinang dan Perak untuk berbincang bagaimana saluran air mentah boleh dibawa daripada Perak ke Pulau Pinang. Sebab misalnya, sebab Pulau Pinang juga ada mengambil air daripada Kedah. Ambil air daripada Kedah. Tapi dalam kes Kedah, sepanjang Sungai Muda tu, sepanjang daripada hulunya, daripada upstreamnya tu, dengan izin, sampailah ke Pulau Pinang, lebih kurang 50 km, 50 lebih kilometer, tapi sempadan antara Kedah dan Pulau Pinang tu ada lebih kurang 10 km. So, yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sebut bahawa kita ambil air mentah tu daripada sebelah dengan Pulau Pinang, sebab katanya sempadan Kedah tu di tengah-tengah Sungai Muda tu. Jadi saya ulang balik yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang sebut bahawa dia mengambil atas International Water Protocol. Katanya mana-mana negeri atau mana-mana negara yang ada sempadan di tengah-tengah tu, di situlah boleh menjadi common river dengan izin. Tapi dalam kes Kedah, saya habiskan Kedah. Dalam kes Kedah, Kedah lah yang menjaga upstream.
water catchment area Empangan dijaga oleh negeri Kedah. Tapi sampai hari ini Kedah tidak mendapat 1 sen pun bayaran daripada Pulau Pinang. Atas ihsan pun tak ada untuk jaga water catchment area. Jadi dalam kes Perak dengan Pulau Pinang, eloklah kalau Pulau Pinang dan Perak duduk dulu berbincang, dan kalau ada formula yang dibawa, kita di kementerian boleh membantu. Ada yang Muhammad nak makin penjelasan? Ya, bayan baru. Yang Muhammad Dr. Pengerusi, saya rasa Menteri jangan divert attention lah. Kita fokus kepada Pulau Pinang dengan Perak. Jangan melibatkan Kedah. Kedah ini isu sudah selesai. Okey, sekarang apa yang berlaku? Diamlah, kita ada kena-kena dengan kawasan tu. Yang isu sebenar sekarang adalah Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah berunding dengan Kerajaan Negeri Perak. Sudah lama ada perbincangan. Sudah perbincangan banyak lama. Tapi sekarang telah menemui buntu jalan. Jalan itu buntu sebab, yang mana? Jalan buntu. Jadi itulah sebab kita minta kementerian step in untuk menyelesaikan masalah ni. Ini kerana rundingan Perak mau jual treated water. Penang mau raw water. Dia tidak boleh, perundingan tidak boleh berjalan lagi. Jadi itu sebab kementerian kena masuk, bagi tahu Perak bahawa air interstate transfer, water transfer harus melibatkan raw water, air mentah. Jadi minta menteri jalankan tugas menteri ya. Isu yang sama boleh saya ingat tanya bersama dengan isu yang sama supaya dapat dijawab dengan serentak. Terima kasih Dato' Sri Dr. Pengerusi. Perak yang telah dinyatakan tadi, Perak telah mengumumkan bahawa Perak hanya akan menjualkan air yang dirawat kepada Pulau Pinang. Dan masalahnya ialah bagi saya tidak ada semangat satu Malaysia ni. Di Malaysia ni yang sentiasa dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri, kerana dalam tahun 2008 apabila Pakatan Rakyat memerintah negeri Perak, secara prinsip kita sudah bersedia untuk menjual air mentah kepada negeri Pulau Pinang dan juga Selangor. Dan pada masa kini masalah di Perak ialah semua air yang berlebihan. Kita memang di negeri Perak mempunyai banyak air yang jernih, bersih dan berlebihan. Hanya mengalir ke laut saja, sia-sia saja. Tak ada pun apa-apa logi yang dibuat untuk merawat, menjual air kepada orang lain. Melainkan kepada negeri Pulau Pinang dan Selangor. Jadi semangat satu Malaysia ini tak ada. Saya harap Menteri dapat menolong dalam isu ini, supaya kita semua rakyat Malaysia menikmati karunia Tuhan kepada kita air bersih yang janganlah sia-sia disalurkan ke lautan yang besar itu. Terima kasih. Timbalan Menteri, Kuala Kangsar nak menjawab isu kaitan yang sama. Menjawab. Ini isu air di Perak dan Selangor. Kemungkinan kerajaan negeri Perak dia khawatir takut pengalaman yang di Selangor tu takut berulang kepada negeri Pulau Pinang. Dan mungkin kita khawatir juga Pulau Pinang tak air free. They want to get the best tetapi tidak merunding secara gentleman. Jadi mungkinkah perkara ini kekhawatiran kerajaan negeri Perak untuk bekalan? Ini niat jahat. Ini daripada pengalaman. Nak beli. Bahan baru duduk yang Mat. Bukan nak free water. Apa yang Timbalan Menteri, Kuala Kangsar kita lihat pengalaman di Selangor, kemungkinan kerajaan negeri Perak khawatir perkara ini akan berulang lagi. Beli bayar dengan duit. Kuala Kangsar jangan mengelirukan. Duduklah Kuala Kangsar. Pak, kita bukan berompak. Tak boleh macam tu, Ya Muhammad. Ya Muhammad tak payah. Ya Muhammad tak payah menjerit perompak. Dia kena berompak tu bukan? Yang berompak tu berompak. Tak boleh, dia dah tegur Ya Muhammad. Dah tegur dah, tak boleh. Kena berompak. Tarik balik perkataan perompak tu. Ya Muhammad Tanjung, kita bukan perompak. Ya Muhammad Tanjung, saya ulang di sini. Kita bukan perompak.
Apa ni Muhammad Tanjung? Dia agaknya dia sudah gila kan. Tuan Speaker, yang putih. Yang berhormat Timbalan Menteri, tadi Beruas cakap bab tidak ada semangat satu Malaysia. Pulau Pinang tak membayar harga air Malaysia kepada Kedah. Apakah itu semangat satu Malaysia? Tak boleh macam tu. Yang Muhammad tak perlu menjawab. Yang menjawab Menteri yang Muhammad. Betul lah. Ya. Itu tadi tak kata. Yang menjawab Menteri. Sejak tahun 2008 memang Penang bersedia untuk membayar untuk air mentah. Ya. Dia memang bersedia. Paying for kepada Perak itu satu kenyataan yang tak betul. Saya nak jelaskan memang dalam perbincangan dengan Selangor dan Pulau Pinang hendak dijualkan air mentah. Yang Hormat, saya pun tak tahu nak jawab yang mana satu dah. Banyak sangat. Tapi macam ni lah, cerita Pulau Pinang dan Perak ni, dia cerita Pulau Pinang dan Perak ni cerita mau kahwin lah. Jadi mau kahwin ni kita baik-baik dulu, kita minang-minang baik-baik dulu. Tapi kalau kita gaduh daripada awal, memang kita tak dapat. Jadi elok kalau Perak dan Pulau Pinang dan Perak duduk sekali bincang lagi. Sebab yang amat berhormat Ketua Menteri ada bagi tahu, kata dia tulis surat kepada negeri Perak minta air mentah. Dan yang berhormat yang amat berhormat Menteri Besar Perak pun bagi tahu dia ada menerima surat dari Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi sehingga waktu itulah, saya tak tahu yang lepas ini, sehingga kita berjumpa tu di Putrajaya, kedua-dua orang tu, dia orang belum duduk berbincang antara Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang belum duduk. Yang cakap tu hanya dalam surat khabar. Cakap dalam surat khabar bagi tahu semua, tapi yang management, yang technical team tak duduk betul-betul. Sebab saya tanya, waktu itu ada mesyuarat Majlis Air Negara, ada yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang pun ada, MB Perak pun ada. Jadi saya katakan kepada Ketua Menteri dan MB, lebih baiklah kalau SS Penang dan SS Perak datang dan duduk mesyuarat. Dan lepas tu baru dapat resolusi tu, baru kita boleh masuk. Sampai sekarang ni just surat menyurat macam tu saja. Jadi saya haraplah ini dapat diselesaikan di peringkat dua negeri. Tapi Menteri Pengurusi, Menteri boleh panggil mesyuarat kan? Jadi Menteri lah step in. Tak boleh. Kalau air mentah adalah hak negeri. Jadi biar negeri yang minta. Tak. Mediator. Kita minta Menteri masuk sebagai mediator. Kalau Menteri boleh masuk mediator Pahang dengan Selangor, apa double standard Penang dengan Selangor tak boleh buat? Dalam Selangor dan Pahang, yang berhormat, dalam Selangor dan Pahang mereka telah bersetuju dulu. Selangor dan Pahang dah bersetuju baru federal masuk. Waktu itu. Ya. Okey. Saya jelas yang Muhammad, yang itu jelas. Okey, saya ingat kalau kita ulang-ulang pun yang itu juga. Ya. Okey, saya terus pergi yang tadi daripada PJ Utara tanya tadi yang berhormat pasal harga. Itulah gaduh sampai hilang lah. Kos terowong adalah 1.3 bilion. Langat 2 993 million. Itulah dua yang ditanya tadi. Okey, saya terus pergi yang seterusnya mengenai dengan Sabah. Dari Yang Berhormat Petatan. Sukalah saya memaklumkan Yang Berhormat, yang saya ingat Yang Berhormat ada dalam rekod tu bahawa kita untuk Sabah dan Sarawak untuk bekalan air, kerajaan pusat menghantar peruntukan itu kepada kerajaan negeri di bawah JKR Air Negeri. Begitu juga di Sarawak. Jadi maknanya semua procurement tender, projek yang nak ditentukan di peringkat JKR Air Negeri. Macam tahun hadapan 2015, sejumlah lebih dari 300 juta yang akan dihantar ke Sabah. Jadi saya kira bahawa Yang Berhormat, kita sebagai di peringkat kementerian boleh membantu saja, tapi urusan set projek mana nak buat satu tu dibuat oleh di peringkat negeri. Datuk, terima kasih Datuk Pengurusi. Saya rasa kalau saya tidak silap Datuk Menteri, Menteri sendiri telah pun turun juga ke
di bawah soal kaiduan catchment ni, yang mana ada bantahan daripada penduduk-penduduk yang mana berjumlah 200 rumah di kaiduan dan tiada perancangan. Adakah saya rasa menteri sedar ni, Menteri Persekutuan sedar bahawa perancangan itu haruslah diambil kira penempatan terlebih dahulu sebelum diumumkan supaya orang-orang tidak begitu terkejut dengan cadangan untuk membina satu ampangan di kaiduan. Jadi ini diperlukan sebab dalam masa 10 tahun kita agak kekurangan air ni, termasuk kawasan rumah Datuk Pengerusi itu mungkin dalam masa 10 tahun kita tidak cukup air. Dan adakah yang rancangan yang menangani masa dengan perancangan yang terdekat ni untuk menangani masalah NLW ni? Ini saya rasa bukan saja ada tanggungjawab kerajaan negeri, tapi juga kerajaan pusat pun ada perlu membantu kerajaan negeri soal NLW ni yang telah pun dijawab oleh menteri semasa penjawapan peringkat dasar dulu. Jadi ini saya rasa menteri harus sedar juga ni, bukan kita serahkan kepada kerajaan negeri saja ya. Untuk empangan kaiduan tu saya bersetuju dengan Muhammad Catatan bahawa sebenarnya kita kena tengok secara holistik, maknanya kita kena buat penyelesaian juga kepada penduduk-penduduk yang ada, yang tinggal di situ dan serentak dengan desain empangan. Jadi saya ambil maklum Yang Muhammad dan saya akan bawa sekali lagi dalam jawatankuasa berhubung dengan pemindahan penduduk. Itu pada saya penting. Yang keduanya, pasal NRW tadi saya nak maklumkan kepada Yang Muhammad bahawa di kawasan Kota Kinabalu untuk penggantian paip-paip lama diperuntukkan sebanyak 78 juta. 78 juta pada tahun depan. Jadi, tahun depan. Terima kasih. Itu termasuk putatan. Termasuk putatan, bah. Okey, yang seterusnya saya Yang Muhammad Datuk Pengerusi, saya pergi kepada hal yang berkaitan dengan yang dibangkitkan oleh Parit Buntar yang ada kaitan di sini, iaitu mengenai dengan green teknologi dan ada kaitan dengan kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Jadi sukalah saya yang ada kaitan juga yang dibangkit oleh Parit Sulong yang berkaitan dengan Malaysia Green Technology Corporation dan juga Ya Hijau. Jadi sukalah saya sebut di sini bahawa dalam program yang berkaitan dengan kesedaran mengenai dengan green technology ini ada dua komponen. Satunya ialah green technology dengan izin dan satu lagi ialah green growth dengan izin. Jadi dalam usaha ini, dalam usaha memahami, memberi kepahaman kepada masyarakat berhubung dengan pentingnya masa depan dari segi green teknologi ataupun kehidupan hijau ini, Kementerian telah mengambil beberapa daya inisiatif. Yang pertamanya, Kementerian sendiri menubuhkan Malaysia Green Technology Corporation, iaitu sebuah agensi kerajaan yang untuk melihat secara keseluruhan apakah yang boleh kita lakukan yang berkaitan dengan green technology ini, termasuklah hal yang berkaitan dengan tenaga yang boleh diperbaharui, renewable energy dengan izin, kemudian EE ataupun electric energy efficiency dengan izin, kemudian EV, electric vehicle dengan izin, dan juga komponen-komponen yang lain yang kesemuanya itu boleh memberi kehidupan kesejahteraan kepada manusia sejagat pada masa yang akan datang. Di dalam hal ini, Kementerian KETA bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran untuk memasukkan environmental sustainable development di dalam silabus dan juga subjek di peringkat sekolah. Elemen-elemen teknologi hijau seperti tenaga yang boleh diperbaharui, kecekapan tenaga dan produk eko dan kerajaan telah dijadikan subjek kredit di peringkat universiti, khususnya dalam bidang yang ada kaitan dengan alam sekitar, reka bentuk dan juga arkitek. Kita juga bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia di dalam membangunkan modal latihan yang berkaitan dengan teknologi. Dan pada masa yang sama juga, seperti mana yang Berhormat sedia maklum bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah dalam persidangan di Copenhagen pada 2009 telah mencadangkan sasaran lebih kurang 40% pengurangan intensiti pelepasan karbon berbanding dengan Paras 2005. Jadi Malaysia telah berusaha melalui kementerian dan juga agensi-agensi yang lain, bukan saja di Kementerian Kereta tapi di kementerian-kementerian lain juga, untuk memberi satu sasaran yang boleh disasarkan seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi usaha-usaha ini akan diteruskan dalam banyak sektor dan banyak komponen. Tapi yang paling penting sekali, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Farid Buntar bahawa kita juga hendaklah sedia untuk melahirkan tenaga-tenaga yang mahir dalam teknologi hijau. Jadi salah satu daripada komponen dalam untuk melahirkan kumpulan yang cekap dalam teknologi hijau ini adalah kita juga bekerjasama dengan agensi atau institut di luar negara bagi memastikan bahawa ada penyertaan kita dalam apa juga bentuk pengajian yang berkaitan dengan teknologi hijau. Pada masa yang sama juga kita juga menggalakkan pengusaha-pengusaha tempatan menyertai program-program yang ada kaitan dengan hijau. Dan seterusnya yang sama juga Farid Sulong dan juga Farid Buntar bercakap pasal iGEM. iGEM ni adalah salah satu daripada usaha kerajaan untuk sebagai flagship yang telah dimulai pada tahun 2010, menganjurkan satu pameran dan juga persidangan untuk memberi peluang kepada ahli-ahli perniagaan dalam negeri dan luar negeri membawa produk-produk masing-masing. Suka saya sebut di sini bahawa pada tahun iGEM yang baru ini, yang baru berlangsung pada 9 hingga 12 September, pada baru ini, Oktober, kita telah membawa 357 syarikat dan organisasi tempatan. Dan iaitu sebanyak 71%. Dan 29% adalah daripada syarikat-syarikat luar negara daripada 21 buah negara, dan penyertaan keseluruhannya adalah 616 booth pameran. Dan pengunjung yang datang ke iGEM sebanyak 49,812 orang daripada keseluruhan yang direkodkan di situ adalah dari 52 negara, dan paling ramai sekali adalah rakyat kita, rakyat tempatan. Dan transaksi jumlah perniagaan di situ adalah 1.9 bilion. Dan ada 7 Memorandum of Understanding yang telah pun kita dapat tanda tangan. Tahun hadapan iGEM 2015 akan diadakan pada 9 hingga 12 September 2015 juga di KL Convention Center. Yang akhir tu mengenai dengan Menteri, sebelum akhir beri peluang kepada Baki tanya satu soalan sebab tadi tak dapat tanya soalan. Belum akhir lagi lah. Okay. Terima kasih PhD Datuk Seri Pengerusi dan Timbalan Menteri memberi peluang kepada Baki. Di sini saya nak tanya Timbalan Menteri satu soalan yang penting. Walaupun sopan dan baik, tapi dia kena tanya tajuk yang sedang berjelaskan oleh Menteri tentang tenaga dan teknologi. Saya minta Menteri memberikan strategi yang berkaitan dengan bilangan pemilik rumah yang memohon pemasangan panel fotovoltaik PV solar, dan berapakah bilangan rumah yang sudah menyertai program ini. Sila memberikan jumlah ini dengan pecahan negeri kilowatt yang dijanakan. Menurut laporan berita beberapa hari yang lepas,
sindiket penipuan telah menggunakan skim yang berkaitan dengan tenaga boreh baharu termasuk kad jimat elektrik dan feed-in approval holder yang palsu adalah dipercayai beratus mangsa telah ditipu oleh skim penipuan ini. Saya juga dimaklumkan bahawa dalam skim feed ini, lesen feed-in approval holder dengan izin atau FIAH hanya diberikan kepada beberapa syarikat yang tertentu. Saya minta Menteri memberi penjelasan mengapa lesen FIAH ini tidak terbuka kepada semua syarikat yang mempunyai minat mengambil bahagian dalam skim ini. Bermakna setakat ini pemohon skim FIT perlu tunggu lama untuk mendapat kuota FIT. Salah satu puncanya ialah kerana hanya beberapa FIAH yang dibenarkan untuk pemasangan. Dengan membukakan permohonan lesen kepada syarikat-syarikat yang berminat dalam bidang ini, ia bukan saja boleh mengelakkan penipuan, namun memberikan peluang kepada syarikat-syarikat yang bermodal kecil boleh memberikan sumbangan dalam bidang ini, bidang tenaga hijau. Dan akhir sekali, saya minta Menteri memberikan pendapatan yang dikutip dari caj tambahan 1% kepada pengguna elektrik bagi dana tenaga boreh baharu atau IFAN lagi 2012 sehingga kini. Minta penjelasan dan minta jawapan. Terima kasih. Yang Muhammad jawab bertulislah Yang Muhammad. Yang detail tu Yang Muhammad saya nak bagi, kena bagi yang bertulis lah. Sebab tiap-tiap rumah tu mau kira lagi daripada Johor sampai Perlis. Tapi saya boleh bagi tahu kepada Yang Muhammad yang pasal penipuan ni, ada minggu lepas saya ada di Pulau Pinang. Ada penipuan ni berlaku, dia buat seolah-olah SEDA yang buat seminar bagaimana nak mendapatkan kota kilowatt hour, 12 kilowatt hour, 7 kilowatt, 10 kilowatt hour. Dia buat dalam hotel. Dia ada SEDA punya logo, dia pasang. Kemudian dia ada satu Malaysia, Melayu, Cina, India. Melayu dikatakan sebagai pegawai kerajaan. Sebab dia memang dah lumrah macam tu. Melayu dikatakan pegawai kerajaan. Jadi Melayu akan bercakap sebagai pegawai kerajaan. Yang Cina ni dia akan jadi service provider. Lepas tu ada satu lagi lawyer. Lawyer. Satu India ni lawyer. Jadi tiga dari situ Melayu akan cakap lah ini kerajaan buat SEDA, buat apa semua. Kemudian yang Cina ni cakap dia adalah service provider, boleh pasang berapa banyak 1 kilowatt hour, berapa harga. Dan yang India cakap saya boleh sign agreement. Dalam laporan yang diberi sekarang ni lebih kurang 500,000 lah, 500,000 ringgit yang telah orang dia ambil kutipan daripada orang ramai. Dan yang terbaru yang kena itu di Bukit Mentajam. Di Bukit Mentajam. Satu saya tak tahu hotel mana, tapi hotel di Bukit Mentajam. Jadi adalah orang bawa ke saya di seberang perai itu hari itu, tunjuk macam mana dia punya slip receipt cek yang dia bayar tu kepada ini. Salah satu benda yang telah jadi kes polis lah, dan polis sedang menyiasat tindakan yang dia ambil itu. Dan akhir untuk peringkat sebelum masuk pada satu lagi tenaga ni, saya nak maklumkan pada Parit Sulong pasal My Hijau ni. My Hijau ni buat masa ini terdapat 3 buah pemaju skim yang telah menyertai program My Hijau. Skim pelaburan ekosirim yang berdasarkan kriteria ISO 14000. Kemudian skill label cekap tenaga oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan yang ketiganya skim produk cekap air di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, berdasarkan flow rate sebagai main kriteria. Produk-produk yang mendapat pengiktirafan pensijilan di bawah ketiga-tiga skim tersebut adalah layak menggunakan logo My Hijau. Itu mengenai dengan green technology. Dan akhir daripada green technology, Jelebu bangun. Terima kasih Datuk Pengerusi.
Saya nak tanya, mungkin ketika Menteri jawab tadi saya tidak ada dalam Dewan, apakah sudah dijawab soalan saya tentang projek air teriang di Negeri Sembilan Jelbu? Saya tak jawab tadi, ingat tak ada tadi, tak jawab dah. Terima kasih. Ni nak kena cari pula. Kalau tak boleh, tak jumpa, kita bertulis lah. Nah? Oh, dia pergi bilik ya. Jumpa lah. Sehari saya tak jumpa lah. Nanti kita jumpa lagi, kita jawab. Ada, dia orang dah bagi jawapan tadi, tapi saya pasal banyak sangat ni saya letak, mungkin salah letak agaknya. Jadi kita pergi kepada sektor tenaga lah yang akhir sekali. Jadi ada banyak ni yang berkaitan dan ada Jelebu dah. Ini Jelebu. Status projek bekalan air teriang. Status kemajuan projek sehingga 31 Oktober 2014 98% dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2015. Kos keseluruhan projek bekalan air teriang ini 488 juta. Sistem bekalan air yang terdiri daripada empangan, loji rawatan dan sistem agihan komponen empangan diserahkan kepada kerajaan negeri mengambil kira sumber di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Loji rawatan dan sistem agihan diserahkan kepada PAAB. Loji dan sistem agihan diserah pada PAAB dan dioperasi oleh Sains. Itu dia punya. Saya nak tanya sikit pengurusi. Menteri, saya dapat jawapan yang sama juga setahun yang lalu. Pada 1 Oktober 2013, 98% juga. Tinggal 2% sahaja lagi. Bolehkah saya tahu apa punca 2% ni sebenarnya yang tidak dapat dibereskan? 98 boleh siap, 2% lagi tidak boleh siap. Saya tahu ada 5 package keseluruhan projek itu. Ini tak ada kaitan. Jadi saya minta penjelasan kenapa yang 2% ini begitu sukar. Kalau perlu bantuan ahli parlimen Jelebu, saya sedia bantu menyelesaikannya. Kalau dia melibatkan orang kampung dan sebagainya. Ini penting. Menteri dah setahun jawapan 98%. Saya khawatir ini jawapan tak betul. Terima kasih. Saya nak minta pegawai buat laporan, sekejap lagi saya jawab kepada Yang Hormat. Malam ni juga kita jawab. Tak payah tunggu. Kalau ada apa-apa yang perlu. Berniat jahat. Okey, kita pergi kepada sektor tenaga. Oh, ini ada lagi. Ini Tebrau. Nak jawab juga kah pasal ini air hujan? Okey lah, nah, jawab juga lah sikit. Ada lagi. Ini pasal sistem pengumpulan air hujan. Perkara ini telah dimasukkan sebagai salah satu syarat di dalam projek-projek rumah kos sederhana, banglo di bawah undang-undang kecil, bangunan seragam di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita menggalakkan aplikasi sistem pengumpulan air hujan, memandangkan ia mengurangkan pergantungan kepada penggunaan air terawat dan menyokong inisiatif dan teknologi hijau dan bangunan hijau. Di pihak kerajaan di Putrajaya ada 6 kementerian yang telah dicadangkan untuk peringkat awal ini, termasuklah bangunan kereta, bangunan parlimen, dengan tujuan air hujan ini bagi landscape dan juga siraman kepada pokok. Itu yang kita buat setakat ni lah oleh kerajaan. Tapi kita galakkan dia digunakan sepenuhnya lah oleh pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan. Untuk sektor tenaga, saya ingat soalan 1MDB ni banyak dah dijawab oleh Jabatan Perdana Menteri
nanti sekejap, saya boleh habis cakap. Jadi dalam soal projek yang pertamanya pasal 3B yang Muhammad PJ Utara sebut tadi pasal menolak YTL. Jadi di sini saya sebut pemberian projek ini diberikan kepada One Malaysia Development Berhad berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertamanya, YTL tidak mematuhi kriteria teknikal yang ditetapkan dalam Part 2 ataupun dalam Pasal 2 dalam dokumen RFP yang menetapkan spesifikasi steam generator ataupun dandang. Pembuat steam generator tersebut telah dibenarkan oleh Technical Committee untuk bidaan 3B berdasarkan suhu yang ditawarkan dalam bidaan mestilah tidak melebihi suhu sedia ada dan pembuat. Apa yang ditawarkan oleh YTL adalah suhu teknologi yang tidak terbukti, iaitu suhu yang lebih tinggi. Oleh itu, keputusan kerajaan untuk menawarkan projek itu pada 1MDB adalah tepat kerana 1MDB menawarkan pakej seperti mana yang telah disyaratkan. Kemudian berhubung yang pemberian projek jana kuasa 2000 megawatt tersebut perlu dibuat sekarang kepada YNDB, walaupun tempoh pembinaan logi seperti yang Muhammad sebut tadi 4 tahun daripada sekarang, kerana talian penghantaran baru yang boleh mengeksport 2000 megawatt dari lokasi ini memerlukan hampir 6 tahun untuk disiapkan. Tanpa talian penghantaran baru, logi jana kuasa 2000 megawatt ini tidak boleh dimulai tugas. Okay. Itu jawapan daripada saya lah, ya Muhammad. Saya rasa saya tak nak pergi yang terperinci. Saya ada satu soalan saja. Ya. Soalan pokok, iaitu kenapa dasar daripada tender terbuka telah diubah balik kepada dasar rundingan terus. Dan rundingan terus dengan tergopoh-gopoh. Semua orang tak ada tahu projek itu akan ditawarkan. Lepas tu berita keluar, sudah ditawarkan kepada 1MDB. Dan selepas tu kementerian pun menjawab bahawa walaupun sudah ditawarkan, tetapi tarif semua syarat-syarat masih belum ditetapkan. Kenapa membuat tawaran sebelum rundingan dibuat? Yang Muhammad, 1MDB ini adalah syarikat kerajaan. Saya mesti, bila saya cakap yang Muhammad gelak. Sebab sudah bila sebut YNDB itu diletakkan satu persepsi yang very negatif, dan kita tak boleh buat macam tu yang Muhammad. Sebab percayalah bahawa YNDB itu adalah projek syarikat kerajaan, dan apabila ada apapun di dalamnya sudah tentulah berkaitan dengan tarif, berkaitan dengan apapun yang kemudiannya kita tahu bahawa akhirnya nanti tidak akan membawa kepada bebanan yang kepada rakyat. Kita tahu sebab bila disebut bahawa perkataan 1MDB itu macam ada stigma yang boleh seolah-olah boleh menjejaskan, boleh memberi satu gambaran yang sangat salah, sangat buruk. Jadi saya minta supaya kita ambil satu fikiran yang baik. Okey, balik pada tender terbuka, tender selective tender, open tender dan direct nego. Pada saya lah yang berhormat, itu dari segi, kita cakap dari segi peraturan. Peraturannya memang boleh, cuma kerajaan nak buat atau tidak pada waktu itu. Dan bukan semua kita pergi, apa yang kita buat ini atas direct nego. Masih ada lagi selective tender, masih ada lagi open tender, dan ada lagi yang kita buat secara pre-queue kepada projek-projek tertentu. Jadi soalnya sekarang ni kerajaan telah memberi projek ini kepada 1MDB, dan 1MDB kena menyiapkan program ini seperti mana dalam jadual yang telah ditetapkan. Ada yang Muhammad nak? Bolehlah tu, no? Cukuplah banyak tu. Saya pun faham PJ Utara tak puas hati lagi, tapi saya ingat Menteri, memang betul tak puas hati saya lagi, tapi tak nak panjangkan perkara ini. Terima kasih. Kemudian yang keduanya, saya nak bangkitkan mengenai Sandakan. Sandakan telah membangkitkan mengenai dengan logi
Satu lagi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat PJ tadi, sukalah saya menjelaskan kepada Yang Berhormat bahawa statement 1MDB mengenai dengan Sandakan dan Tawau adalah kenyataan dari 1MDB. Kenyataan dari 1MDB saja. Kementerian sampai setakat ni, sampai hari ini, kita baru nak putuskan berapa megawatt di Sandakan. Kita dah putuskan berapa megawatt di Sandakan, berapa megawatt di Tawau. Dan kita tidak melantik mana-mana kontraktor atau mana-mana pemaju untuk memajukan IPP itu lagi, Yang Berhormat. Itu kenyataan yang sah yang keluar daripada Kementerian KETA. Saya nak buat penjelasan saja. Ya. So basically program hydro 780 megawatt dan satu lagi gas turbine 400 megawatt memang belum dilantik mana-mana pihak, dan boleh tak pihak menteri menjelaskan apakah kaedah cara jumlah yang Muhammad sebut tu pun tak betul. Tak apa, yang saya baca, saya baca. Saya hanya nak pengesahan saja dari kementerian. Tidak ada penawaran yang telah pun dibuat oleh kementerian, itu nombor satu, dan apakah kaedah yang akan digunakan untuk menawarkan kontrak tersebut. Pertama pasal 700 megawatt dengan 400 megawatt tu, saya nak maklumkan untuk Sabah kita tak perlu untuk 1100 megawatt lagi, tak perlu. Sebab kita baru siap saja di Kimanis Power Plant dengan SPR Power Plant di Kimanis 400 megawatt baru saja beroperasi. Cuma sekarang ni yang kita nak ni sekarang adalah di pantai timur Sabah, di Sandakan, di Tawau dan juga di Lahad Datu. Dan package yang nak ditawarkan kepada Sandakan, kepada Lahad Datu dan Tawau ni, dan juga hydro yang akan diberi lebih kurang 180 megawatt ni, yang tu keseluruhan tu saya akan maklum pada Yang Berhormat kemudian, sebab saya pun tak dapat mengesahkan lagi bagaimana kerajaan akan mengemukakan selepas ini. Jadi ada lebih kurang, kalau tak salah saya, di Tawau 60 megawatt, di Lahad Datu 30 megawatt dan di Sandakan 90 megawatt. Okay. Yang Muhammad, kalau tak pasti tak payah tu Yang Muhammad. Ya. They will quote that. Right. Ya. Okey. Itu. Kemudian saya nak cakap pasal Sandakan ni. Sandakan sebut tadi, Sandakan menggunakan perkataan untuk SESB perompak. Saya ingat tak berapa sesuai lah kan. Walaupun marah tapi jangan guna perompak lah, guna lain perkataan lah. Pasal bila you kata perompak tu macam kira SESB tu jahat tu loh. Jadi untuk SESB untuk Sandakan, pertama saya nak sebut di sini pasal disebut dah tadi, Yang Berhormat sebut tadi pasal projek tahun depan 2015 sampai 2020. Jadi ada sudah sinarai Yang Berhormat keluar, termasuklah di Sandakan. Saya boleh bagi jaminan pada Yang Berhormat bahawa tahun hadapan projek-projek ini ditender. Dan kemudian kita akan beri pada yang menang untuk buat projek, terutamanya yang berkaitan dengan SAIDI. Dan ada bajet yang telah ditetapkan untuk SAIDI negeri Sabah. Ya, panjang lagi Ahmad. Sikit lagi ya. Sikit. Tentang SAIDI itu, boleh Datuk Menteri penjelaskan mengapa SAIDI itu tahun ini yang lebih tinggi lagi pada tahun yang lalu. Kita yang menteri yang selalu janji kita yang mau kurang SAIDI untuk memberi penggalan rektik kepada kita. Tapi yang SAIDI ini tahun yang sampai tahap 700, yang last year baru 400 lebih. Jadi bagaimana begitu? Jadi setiap hari, just for information kalau Datuk Menteri bukan di Sabah, lalu di Sandakan, setiap hari mesti Sandakan ada elektrik kuang-kuangnya itu. Saya sedar Yang Berhormat, perkara itu saya sedar. Yang pertamanya Yang Berhormat sebut tadi pasal, sekarang ni dari Kolapis Pinampang ni, ada transmission line di Crokerage tu, di Banjaran naik ke Ranau, turun Telupit, Kolopis, minta maaf. Dari Kolopis pergi ke Sandakan tu, ke Sagaliut,
di Sandakan tu lebih kurang dalam lebih dari 400 km hanya dia bawa 100 megawatt. Sekarang kita upgrade Segaliut di Sandakan itu untuk 200 megawatt. Dan pada masa yang sama, sebab tu di Pantai Timur ni ada masalah, sebab kalau 100 megawatt saja yang cross ni dengan izin Crokerage tu tak boleh. Yang Muhammad Datuk Seri di Parlimen Beluran, jadi pun tak akan mendapat, dan ada lagi yang tempat yang memang tak dapat bekalan elektrik. Jadi di Sandakan tu, dari Segaliut tu kita akan bawa ke Seguntur, dan juga kita akan bawa ke Nangoh. Jadi maknanya untuk bawa tu, tapi kita tak cukup juga. Kita kena buat juga power plant di Sandakan, di Tawau dan di Lahad Datu untuk tambahan. Boleh? Satu lagi saya mau tanya, sebanyaknya macam Sandakan dia mengkurangkan ini power lah. Sebab itu IPP yang ada di Sandakan, selalu dia tidak menjalankan, dia ambil dia punya tugas dengan full capacity lah. Macam ini di Paran punya kita ada kurang lebih 60 megawatt. Tapi kita setapat tahu selalu dia baru jalan 1-2 enjin saja, baru 30 begitu. Jadi bagaimana ini IPP selalu breakdown, macam dia tidak ada penalty kasih ini IPP. Macam dia pun take EEC tu untuk repair dia punya enjin. Ini masalahnya begitu. Okey, saya ambil perhatian apa yang Muhammad cakap. Okey, kemudian yang akhir daripada Muhammad ni pasal geothermal. Geothermal ni adalah salah satu dari komponen dalam renewable energy. Kalau dalam tenaga yang boleh diperbarui ini ada solar, ada biogas, ada biomass, ada wind turbine, ada ombak, dan ada juga geothermal. Geothermal ini telah ada di Indonesia dan ada di New Zealand sebab mereka mempunyai banyak lahar gunung berapi. Tapi Tawau ada, bila dibuat kajian di Tawau Sabah juga ada potensi untuk bukan ada potensi, memang sah boleh dibuat geothermal di Tawau. Jadi sebuah syarikat telah mengemukakan permohonan pada kerajaan untuk memulakan satu projek dipanggil Loji Jana Kuasa Geothermal di Apas Kiri, Tawau. Dia sekarang mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang terpakai. Pihak syarikat telah diarah oleh kerajaan negeri untuk membina sebuah tapak pembinaan loji dengan kos pihak syarikat dipanggil Tawau Green, di mana semua kayu balak yang Muhammad sebut tadi dikeluarkan dan kemudiannya dilelong oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sabah. Balak tu diambil dan dilelong oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sabah. Pihak syarikat Tawau Green tidak mendapat sebarang ganjaran atau keuntungan daripada proses pengeluaran kayu balak daripada tapak loji jana kuasa geothermal di Apas Kiri, Tawau. Itu jawapan saya. Dan akhir sekali yang Muhammad Datuk Berkerusi, satu soalan lagi. Jadi ini geothermal begitu, itu plan bila mula. Jadi kita sudah ini pun sudah bangkit beberapa tahun sudah ini. Tapi bila yang boleh rancang ini projek, kalau sudah kajian dia punya feasibility, jadi bila boleh start? Dah start dah yang Muhammad. Sudah start di ground sudah start. Nanti yang Muhammad boleh melawat Tawau. Kalau tidak kita 2 orang pergi melawat. Ipoh Timur, pasal yang berkaitan dengan tindakan TAB untuk menangani kes usikan meter dan cadangan bagi penambahbaikan SOP sedia ada. TAB telah pun mengambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan berhubung dengan kes pengusikan meter berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 37 dan 38 Akta Bekalan Elektrik 1990. Bagi kes pengusikan meter, pihak TAB telah melaksanakan penambahbaikan ke atas SOP yang sedia ada yang berkaitan yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga pada 1 Jun 2014. Penambahbaikan ini telah pun mengambil kira kepentingan kedua-dua pihak iaitu pengguna dan juga pemegang lesen. Antara penambahbaikan yang dilaksanakan adalah melibatkan pendekatan yang telah lebih berhemah iaitu mengeluarkan surat pemberitahuan, pemeriksaan dan pengujian meter kepada pengguna. Selain daripada itu, pengguna juga boleh mendapatkan laporan pemeriksaan meter dari pihak pemegang lesen. Itulah
jawapan daripada. Walaupun Datuk Timbalan Menteri telah mengatakan ada satu garis panduan keluarkan 1 Jun itu, tapi minggu lalu masih ada satu kes di Ipoh mana pegawai TNB manjat pagar dan terus tukar meter. Kenapa masih boleh berlaku? Kerana Suruhanjaya Tenaga telah pun keluarkan satu guideline. Jadi itu sebab saya nak bangkit di sini. TNB walaupun ada guideline langsung tidak ikut. Saya harap kerajaan mengambil berat tentang isu ini. Banyak orang kena. Bukan saja di Ipoh, di merata tempat di Malaysia. Terima kasih. Di Ipoh je lah, di merata tempat di Malaysia tu statement je lah. Itu statement lah di Malaysia. Okey, kita ambil perhatian lah yang Hormat sebut tu. Dan kita bawa pada TNB. Jadi yang berhormat Datuk Pengurusi, saya sekali lagi. Mengenai pengurusikan meter ni. Kerana dalam sesi, terima kasih Datuk Seri, Tuan Pengurusi. Pada sesi yang lepas, Menteri ada menyatakan ada 1%, lebih kurang 1% daripada meter baru yang dipasang ada kecacatan. Jadi masalahnya sekarang ni seperti yang Ipoh Timur katakan, ramai orang mendapat notis mengatakan ada kecurian. Saya nak bukan kerana perkara saya sendiri. Usaha khidmat saya di Pantai Remis, bangunan baru dari mula sampai sekarang langsung kita tak usik. Tiba-tiba terima surat kata kita usik meter. Saya pun terperanjat. Sebab itu saya nak pihak kerajaan kalau boleh menyiasat isu ini supaya betul-betul mesti ada notis diberikan sebelum meter. Kebanyakan mungkin kerana pekerja TNB yang mengusik kemudian menuduh kita. Itu masalah dia. Yang berhormat, siapa yang nak percaya kata tak usik? Siapa yang nak percaya sekarang kata tak usik? Jadi bila sekarang ni, kalau kita tuduh sana, tuduh sini pun susah. Maksudnya untuk berlaku adil, kedua-dua pihak mesti ada. Ayalah, semasa meter dibuka. Kalau ada usik, bawah Seksyen 37, TNB mesti dakwa dan buktikan pengusikan tersebut. Bukan macam sekarang, hanya keluarkan notis dan suruh pengguna bayar. Itu tidak adil. Ada kes memang usik betul-betul. Itu ada usik, kita sokong TNB tuduh. Itu kami tak bantu. Yang kata sekarang, tiba-tiba notis terima, tak ada bukti pengusikan ataupun pengubah suaya, kena bayar. Itu masalahnya, Datuk Menteri. Kalau usik kita ambil, tak usiknya kita tak ambil lah. Sekarang usik tak usik, meter ditukar kemudian terima notis, itu yang jadi masalah sekarang. Yang tu mungkin kes terpencil, bukan tak terpencil, banyak kes. Tak apa. Bukan terpencil, tak banyak kes sedemikian. Datuk Pengurusi, mungkin satu keadaan mungkin Menteri tidak sedar ialah saya sebagai adun setiawan pernah menerima aduan bahawa semasa pemasangan meter baru, ada pekerja TNB yang minta wan RM500 seorang, kemudian mereka lah yang usik sebelum dia dipasang. Jadi bagi itu report lah. Kalau ada minta report lah. Antar laporan ya, Mat. Antar laporan pada Menteri. Antar laporan lah. Sebab itu banyak kes kerana ia ada satu skim. Maksud saya TNB mestilah juga bertanggungjawab atas pekerja sendiri. Kalau Muhammad bawa dalam dewan pun tak settle. Kalau melibatkan individu, melibatkan kawasan, kalau ada list bawa dulu, report yang tu dulu. Daripada kita jerit sini pasal 1-2 kes, tapi dia jadi macam satu, kita bising sini, actually kita pergi pada dasar, okeylah. Tapi ini bukan dasar, ini hal yang berkaitan dengan technician yang ada di bawah. Jadi seolah-olah kita nak salahkan, kita punya persepsi mau salahkan TNB. Dan tu saya ingat tak berapa betul juga. Bukan. Tetap bolehlah habiskan ini nak salahkan TNB. Yang macam kes minggu lalu. Itu kes terpencil tu. TNB kata dia ada hak. Itu terpencil saja. Bincanglah sama awak. Kita bukan nak salahkan TNB, tapi cara penguatkuasaan tu. Kalau ada kecurian, mengusikan, memang kecil punya. Yang Mat, duduk. Ipoh Timur cukup lah. Yang Mat, saya sendiri terhadap Ipoh Timur, saya ada persepsi saya sendiri terhadap Ipoh Timur. Bila Ipoh Timur cakap, saya boleh terima atau tidak sebab saya telah ada stigma pasal Ipoh Timur. Itu saja. Very simple.
Persepsi. Sekarang kita katakan Yang Muhammad bukti. cukup lah Yang Muhammad. Bukti Kalau bawa memang lah. ada pengusikan, Bawa hantar saya laporan, sokong TNB bawa ambil kes. tindakan. Tapi Bukti di bawa bawah lah ya. section 30 Kalau itu bukti bawa bawa TNB tidak Kenapa profesional. dia? Bukti Ya, bawa. habiskan lah Bukan, Menteri. di malam Okey. di malam Habiskan lah menteri ya. mesti Terima kasih tahan. kepada TNB tidak Di malam menteri profesional. mesti Muhammad tahan. Menteri. Ini Okey. melibatkan Sebelum banyak menteri, orang. sebelum menteri, Yang Ustaz. Muhammad ada. Betul lah Yang Muhammad. Sila. Ya Pak Menteri. Dah. Datang. Clean coal technology yang saya tanya tadi di Tanjung Bin dengan Manjung. Betul lah Muhammad. Ya. Keluarkan mau tanya. Satu, sebelum menteri tutup. Itu speaker Tadi duduk kat saya bawah. tak ada kesempatan. Terima kasih Yang Menteri dan Datuk Musi. Tadi saya akan tidak beri kesempatan untuk saya mencelah tentang keuntungan tenaga sekitar keuntungan terkini tenaga sekitar 6 bilion. Saya ucapkan tahniah kepada tenaga lah kerana memberi bekalan yang begitu berkualiti kepada rakyat dan juga kepada industri. Jadi persoalan saya, apakah pihak tenaga akan memberi CSR kepada rakyat, khususnya kepada parlimen-parlimen dan juga kepada people's economy yang telah diutarakan oleh pihak kerajaan untuk tenaga bersama-sama dengan rakyat menjalankan agenda. Jadi saya harap Menteri boleh membantu untuk tenaga memberi CSR kepada kita semua. Terima kasih. Dapat Tanjung, apa masalah Tanjung ni? Jangan begitu Tanjung. Tanjung Apa yang jangan marah macam tu? Tanjung. Ini Ya. parlimen. Parlimen jangan macam tu. Kita tak boleh emotional. Ya. Kita steady. Kita mau marah pun tapi kita steady lagi. Cukuplah Yang Muhammad Tanjung, duduklah ya. Untuk Yang Muhammad Yang Muhammad Ulu Langat berkaitan dengan clean coal teknologi ini, sekala saya menyebut bahawa sememangnya di Tanjung Bin dan di Manjung dia punya teknologi pelepasan karbon dan juga logi di sana adalah menggunakan dipanggil FGD yang moden, di mana pencemaran yang boleh menyebabkan hujan asid dapat dielakkan. Dari segi sudut pelepasan karbon, logi di Tanjung Bin dan Manjung hampir menurunkan kadar pelepasan carbon emission pada tiap-tiap unit di jana sebanyak 12 hingga 15 berbanding logi di kapar. Itu jawapan, dan yang lain tu ada lagi jawapan di sini yang boleh dijawab secara bertulis Muhammad. Ada dekat sini. Jadi Yang Muhammad Datuk Pengurusi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Cukup Yang Muhammad. Apa dia tu? CSR tadi yang tenaga untuk 6 bilion tu untuk CSR. InsyaAllah kita boleh tengok itu Muhammad. Jadi terima kasih sahabat tuan-tuan. Dia sampai 9.30 ada lagi. Ada lagi. Tak ada kementerian lain masuk Yang Muhammad. Ya. Saya jolok sikit lah, semua nak balik dah. Saya pun tahu. Terima kasih pada Yang Muhammad Tun Sri, terima kasih pada semua ahli-ahli yang berhormat yang ambil bahagian dari pihak kerajaan dan juga di pihak perbankang yang telah banyak berkaitan dengan Kementerian KETA. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas perbahasan sebentar tadi. Terima kasih Yang Muhammad.